Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Waalaikumsalam. hari ni sempena program Guru Muda iaitu subjek RBT, saya menjemput Amar Razin dan Akmal Hakimi untuk membentang pembentangan iaitu tajuknya mekanikal kan. Ya betul. Ya, betul. Sekejap Okay, sila bentang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini saya nak bentangkan tentang reka Waalaikumsalam. bentuk mekanikal untuk RBT tingkatan 2. So, untuk slide seterusnya. Sini nak terangkan maksud sistem mekanikal. Macam dia tulis dekat skrin tu, sistem mekanikal ni merupakan beberapa komponen yang berfungsi sebagai penghantar bagi misalkan suatu tugas yang diprogramkan. Maksud itu kat situ kita boleh faham yang untuk sistem mekanikal yang terjadi, dia kena komponen tu dia banyak-banyak bekerjasama untuk dapatkan satu end result yang kita nak. Sistem mekanikal juga dia juga bermaksud mekanisme yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil pengeluaran. So maksudnya macam kira satu mesin tu pun dah boleh kira satu sistem mekanikal. Untuk hasilkan reka bentuk sistem yang dikehendaki, dia kena banyak komponen digunakan secara sama berasingkan ataupun gabungan. Maksudnya sistem mekanikal ni dia boleh, maksud saya, reka bentuk sistem yang dikehendaki dia boleh terjadi bila dia berasingan ataupun bila gabung. Komponen ni dia saling berkait untuk selesaikan masalah atau tugasan yang kita sebagai pengendali nak lah. Dia contoh-contoh komponen. Slide seterusnya. Kat situ boleh nampak contoh-contoh komponen. Ada ada 11 kat situ. Kita ada gear, pautan, tuli atau tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongso, galas berbola, bindu dan rantai. Okey, untuk sini kita boleh tengok penjelasan untuk gear. Gear ni dia digunakan untuk memindahkan kuasa lah, seperti kita tahu kan. Gear ni kat badan dia, gigi pada badan gear ni dia fungsi untuk salurkan kuasa kepada penerima lah, maksudnya macam kat gambar-gambar tu. Tu contoh-contoh gear. Okey, untuk contoh-contoh gear, seperti yang kita tahu, kita ada gear serong. Gear serong ni dia digunakan untuk pindahkan tenaga daripada satu aci ke satu aci yang lain yang bersudut. Maksudnya satu gear tu ke satu gear yang lain lah. Biasanya dia bersudut 90 darjah. Biasanya lah. Okey, untuk gear taji pula, dia digunakan untuk pindahkan tenaga antara dua gear yang selari, dua aci yang selari. Dia dibina biasa dalam dibina dalam satah yang sama. So flat lah, rata. Okey, untuk gear helix pula, dia digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Biasa gear helix ni ada dalam transmisi kenderaan lah. Seperti pemacu kereta. Macam dalam sistem gear kereta.
Untuk gear tulang herring pula, dia gear tulang herring ni dia bila dua gear helix yang letak sebelah-sebelah. Sebab gear helix, kita tahu gear helix tu macam silinder kan, tapi macam bulat. Tapi gear helix dia serong. Jadi gear tulang herring ni dia dua serong tu jadi macam ni. Dia biasa untuk mengelakkan isu-isu yang berkaitan tujuan sisi. Yang biasanya isu-isu tu ada pada gear helix. Kita juga ada gear rak dan pinan. Gear ni dia berfungsi atas prinsip pergerakan pinan dalam bentuk putaran ditukarkan ke rak yang bergerak secara linear. Okey, untuk gear meter pula berfungsi untuk menukar arah transmisi. Maksudnya macam kalau dalam kenderaan tu biasa dia akan dia sama macam gear serong, cuma dia di dua paksi putaran yang bersilang. Okey, untuk seterusnya ialah gear screw. Gear screw ni juga biasa dipanggil, kadang-kadang dipanggil gear helix bersilang. Sebab dia macam gear helix cuma dia bersilang je lah. Okey, untuk gear dalam, gear dalam ialah gear dengan gigi dipotong di permukaan dalaman silinder. Jadi biasa gear kan dekat luar bila dia bertembung. Ini dia dekat belah dalam. Okey, untuk gear serong pilin pula ialah gear serong. Yang first tadi tu yang 90 darjah. Tapi alur gear dia macam gear helix. Maksudnya dia sengit. Macam tadi tu lah. Okey, untuk yang terakhir pula gear beletan. Gear ni berfungsi untuk mengurangkan kelajuan dan memindahkan tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Gear ini dibina satu batang aci bergigi, batang dia tu macam bentuk skru dengan gear yang bulat, gear macam biasa lah. Kita boleh nampak ni dekat sepanah yang banyak saiz tu. Yang kita guna boleh besar, kecil kan tu. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Saya tak ada. Saya tak ada soalan. Saya tidak soalan. Awak tak ada soalan? Saya Okay, tak untuk soalan. slide seterusnya saya serahkan kepada kawan saya, Akmal Hakimi. Baiklah. Untuk slide kelima ni, dia bagi tahu tentang pautan. Dalam bahasa Inggeris dia linkage. Dia sebagai penghubung suatu komponen bagi lengkapkan suatu situasi. Okey, benda ni biasa digunakan dekat pintu sebab setiap kali kita buka pintu, lepas tu pada siapa yang macam malas nak tutup pintu sendiri, dia akan auto tutup sebab benda tu dah disambungkan pada rangka pintu tu dengan pintu tu. Okey, faham untuk tu? Faham. Slide seterusnya. Slide ke-6 pula tentang tuli atau tuas. Dalam bahasa Inggeris dia lever. Tuli atau tuas ialah sistem yang berkaitan daya, beban dan fulcrum. Okey, tuas kelas pertama anda boleh nampak fulcrum di bahagian tengah, beban dan daya di bahagian ujung-ujung. Okey, contoh kat situ dia bagi pelayar. Beban dia dekat bahagian depan tu, fulcrum kat tempat yang skru yang apa tu bagi tengah tu. Lepas tu daya tu tempat kita tekan untuk potong benda macam wayar biasanya, wayar gulung. Okey, kelas kedua tu beban dia kat tengah-tengah, daya kat tepi, fulcrum kat tepi. Dari segi contoh dia tu yang kita sorong tu, anda boleh nampak fulcrum dia adalah tayar dia, beban tu kita letak dalam ruang tu, dia punya tempat tu. Lepas tu daya tu tempat kita pegang, bila kita nak bawa kita angkat. Tu tempat daya dia. Okey, kelas ketiga, tuas kelas ketiga, dia punya daya kat tengah, fulcrum dengan beban dia kat tepi. Contoh ni dia bagi stapler. Fulcrum tu kat bahagian yang anda boleh nampak dia hubungkan antara dua tu. Daya tu kat tengah-tengah tempat kita nak tekan bila nak staple something. Lepas tu beban tu tempat kita nak stapler. Setelah setiap kali kita nak stapler ataupun nak guna ni, dia punya function, dia punya tuas dia, kita kena tekan kat tengah-tengah tu sebab daya dia. Okay, slide seterusnya.
Slide ketujuh menerangkan tentang takal. Takal ni adalah mesin ringkas terdiri daripada satu roda berputar pada ganda untuk menjadikan beban lebih ringan dan mudah untuk diangkat. Okay, benda ni memang penting lah digunakan dalam pembinaan sebab dia nak angkat barang ke tempat tinggi untuk buat pembinaan. Benda ni pun digunakan pada crane. Crane gunakan takal untuk angkat benda-benda berat ke atas. Okay, slide seterusnya. Maafkan saya akan serahkan kepada Amar Razif. Okey, untuk yang seterusnya dikata tali sawat kan ataupun belting, dia biasa digunakan dalam industri pemesinan atau conveyor belt yang macam dekat airport tu dan pada motosikal berkuasa tinggi. Dia function dia untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal dipacu. Takal dipacu tu biasa dekat belakang, dekat bahagian tayar tu. Ni dekat biasanya kalau kita ni biasa akan nampak dekat skuter. Skuter pun boleh juga. Okay, next slide. Okay, untuk aci sesondol ni ataupun nama dia camshaft dapat ditemukan dalam kenderaan bermotor seperti kereta ataupun motor. Dia digunakan untuk membuka tutup enjam ataupun valve. Dia kat situ dia satu batang. Lepas tu dekat batang tu dia ada macam bujur. Setiap tu ada selang-selang bujur macam bentuk bujur lah sikit. Function dia tu bila dia tolak tu, dia pusing, dia akan sampai bawah. Dia macam ni tau bentuk dia. Lepas tu ni injap tu dia akan tolak, injap tu akan terbuka. Biasanya untuk bagi gas masuk. Buka, gas masuk. Sebab tu gas tutup, gas tak boleh masuk. Okay, untuk slide seterusnya. Kat sini kita boleh aci engkol ataupun crankshaft digunakan untuk menukarkan gear linear kepada gerakan linear kepada gerakan berputar. Biasanya sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Okay, kat slide seterusnya. Aci engkol ni dia ada fakta menarik tu. Dia ada dua jenis. Ada satu ni nama dia cross plane, satu ni flat plane. Beza dia kedudukan aci engkol tu macam kat gambar tu. Aci engkol ni dia macam flat plane ni dia akan satu ke atas, dua ke atas, dua ke bawah. Jadi bila tengok hadapan dia akan nampak tegak macam ni. Tapi ada lagi satu tu yang cross plane tu dia akan satu atas, satu bawah, satu kiri, satu kanan. Jadi nampak macam plus macam ni. Okay. Untuk slide seterusnya saya serahkan semula kepada Akmal Hakimi. Baiklah. Slide kedua ni menerangkan tentang gelongso. Gelongso ni dia merupakan pengurang geseran bagi menggerakkan suatu komponen. Itu banyak digunakan dalam industri yang memerlukan pemindahan beban yang berat. Beban pada gelongso digerakkan secara mendatar. Gelongso ni biasa digunakan pada pintu gelongso lah. Ada yang jenis pintu pagar gelongso, yang pintu pagar mall yang gelongso tu juga. Biasa digunakan ni. Okay, slide seterusnya. Okay, slide ke-13 ni menerangkan tentang galon bola, ball bearing. Dia digunakan sebagai pengantara bagi objek berputar, sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan, dapat ditemukan pada bahagian roda kenderaan. Okay, saya bagi contoh pada basikal lah. Basikal tu bahagian center dia tu, dia ada gelas bola dalam tu. Digunakan untuk putarkan roda. Kalau tak ada benda ni, benda tu tak akan bergerak dengan lancar sebab dia merupakan pengurang geseran. Okay, slide seterusnya. Okay, slide ke-14 ni menerangkan tentang bindu. Digunakan dengan mesin gerudi. Fungsi dia untuk pegang dengan cengkam atau gerudi
untuk menggetarkan cekapan mata geridi pengunci harus digunakan. Okay, benda ni memang penting lah digunakan untuk geridi apa, sebab kalau kita tak guna pintu ni nanti mata geridi tu lari daripada tempat dia. So nanti nak geridi pun susah sebab benda tu tak ketat. Slide seterusnya. Slide ke-15 tentang rantai. Rantai merupakan pengantara bagi perantaran kuasa antara dua gear, banyak digunakan pada basikal dan motosikal. Contoh pada basikal, kan gear tu bersambung dengan gear belakang, gear depan, gear belakang. Bila kita kayuh yang depan tu, rantai tu akan berpusing, dia punya yang benda gear tu akan pusingkan rantai tu. Lepas tu rantai tu berhubung dengan gear belakang. Bila dia berhubung belakang, dia akan gerakkan gear belakang tu. Gear belakang tu akan gerakkan kelas bola, lepas tu roda berjaya bergerak. Disebabkan pengantaran kuasa antara dua. Saya akan serahkan kepada kawan saya Ahmad Razin. Baiklah, untuk slide yang terakhir ni kita boleh nampak satu gambar rajah ni, iaitu dia sebenarnya gambar rajah ni dia nak tunjuk kita bagaimana sistem-sistem mekanikal ni dia berfungsi pada produk yang dipilih. Jadi sini kita boleh nampak basikal kan, sebab apa, basikal ni dia ada banyak sistem mekanikal yang bekerjasama untuk dapatkan basikal lah. First kan kita baca dekat handle tu. Handle kan kita guna untuk tunjuk arah kan. Contoh kalau tak ada handle, kita jalan straight je lah, tak boleh kiri kanan. Dekat handle tu, dia dapat gerak handle, kita dapat dengan bebas kan, ringan je kan. Sebab apa? Sebab dekat body tu, dekat tengah-tengah tu ada ball bearing, ada berbola, galas berbola. Macam Akmal cakap tadi, jadi senang nak gerakkan. Untuk dekat brake pula, sistem brake ni dia guna untuk memperlahankan basikal lah kan. Biasa dia brake ni dia akan gunakan sistem tuas. Dia ada pada handle tu ada nama dia sistem tuas. Sebab tu kalau bahasa Inggeris dia nama dia brake lever. Lever kan tuas. Okey. Untuk seterusnya, pedal ni pula bila macam Akmal explainkan tadi tentang gear, pedal akan berpusing apabila dikayuh dan dia akan hasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Jadi rantai dan gear memainkan peranan sebagai komponen untuk penghantar kuasa. Maksudnya rantai dengan gear kat situ dia bekerjasama untuk gerakkan basikal. Kalau tak ada rantai, gear belakang tak ada gerak. Kalau tak ada gear, rantai tak ada buat apa-apa. Okey, untuk last kali roda. Roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Ni lagi satu dekat tengah-tengah roda tu. Kalau tak ada, dia akan macam kas susah nak bawa. Dia akan berat je sebab galas berbola ni fungsi dia untuk melancarkan pergerakan. Okey, jadi sampai situ saja. Untuk setakat ni ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada, saya ada soalan untuk kawan-kawan saya semua. Saya tak ada. Yang lain? Saya pun tak ada soalan. Saya pun tak ada soalan. Okay. Betul ni, kalau siapa ada soalan, saya tak tanya soalan saya dekat dia. Boleh tanya, Boleh, tanya. Okey. Apa yang soalan? Akmal, cuba reka satu soalan juga. Satu soalan. Jawapan dia gear, betul tak? Berarti dengan dia berbeza. Okey. Senang je. Brake basikal menggunakan sistem tuas apa? Sistem tuas kelas keberapa? Ma'am boleh buka balik tak slide tak? Tunjuk je kelas yang 1, 2 dan 3 tu. Supaya dia boleh rujuk.
Jadi brake sistem sistem brake menggunakan sistem kelas tuas yang keberapa? Slide ke-6 Ada siapa-siapa boleh jawab? Kalau tak saya pilih seorang. Nak tanya satu soalan. Bentang boleh jawab ke? Tak payah, tak apa. Tak boleh. Kita bagi Azra Lokman lah cuba. Betul basikal Brake basikal tu dia guna kelas tuas yang keberapa? Tuli atau tuas? Kelas ke? Kelas ke... Sekejap ya, saya fikir. Kejap ya. Tak apa. Kelas pertama mungkin? Betul. Sebab kita tarik situ beban, situ daya. Yang tempat deposit tu situ fulcrum. Dan brake kat bawah tu daya. Fulcrum kat tengah-tengah. Okey, Kemal Hakimi ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya sampai situ saja kot. Tak ada. Okey, sampai situ saja. Untuk pembentangan reka bentuk mekanikal. So, untuk seterusnya, pembentangan seterusnya dah. Saya serahkan semula kepada ketua kelas, Ahmad. Terima kasih. Terima kasih Ahmad Razin dan Akmal Hakimi. Okay, sekarang kita akan Sama-sama. beranjak kepada tajuk elektrik dan elektronik. Pembentangan yang kedua daripada Nur Syazwani dan Akila Natasha. Okey, sila bentang. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang elektrik. Slide kedua. Okey. Definisi elektrik. Elektrik ni adalah tenaga iaitu pergerakan cas elektrik antara dua titik. So maksudnya dalam dua titik tu, elektrik tu adalah tenaga yang melalui antara dua titik tu. Slide seterusnya. Okey, elemen sistem elektrik. Elemen sistem elektrik ni dia ada 4. Yang pertama ialah sumber. Sumber tenaga elektrik ni dia boleh datang daripada jana kuasa, bateri ataupun panel solar. Okey, untuk sumber sistem elektrik ni dia terbahagi kepada dua. Boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Boleh diperbaharui ni dia macam angin, air, matahari dan ombak. Yang tidak diperbaharui ni dia macam petroleum, arang batu dan gas tenaga nuklear. Seterusnya medium. Medium ni dia ialah pengantara untuk mengalirkan arus elektrik. Medium ni dia terbahagi kepada dua juga, iaitu berwayar dan tanpa wayar. Berwayar tu dia macam wayar, kabel, macam charger phone tu. Lepas tu yang tanpa wayar ni dia macam bluetooth, infrared dengan frekuensi. Slide seterusnya. Okay, yang ketiga kawalan.
kawalan ni dia memutus atau menyambung litar elektrik. Kawalan pun ada dua, iaitu kalau kawalan manual seperti Swiss micro dan kawalan automatik seperti penderia ataupun sensor. Okey, untuk beban ni dia merupakan sebarang peralatan elektrik yang disambung pada litar elektrik dan berfungsi. Okey, beban dia menghasilkan kesan seperti haba, bunyi, cahaya dan pergerakan. Beban ni dia macam output dalam sesuatu litar elektrik. Okay. Kita lihat pula pada arus elektrik. Arus elektrik terbahagi kepada dua, iaitu arus terus dan arus ulang-alik. Arus terus ni dia ada kekutuban, iaitu positif dan negatif. Dia mengalir sehala dan digunakan dalam peralatan yang bervoltan rendah. Contoh dia sel keren dan bateri. Arus ulang-alik ni pula dialihkan daripada penjana kuasa dan dihantar ke kawasan perumahan atau industri. Arus ulang-alik ni dia lebih digunakan dalam peralatan yang bervoltan rendah, yang bervoltan tinggi, maafkan saya. Contoh dia plug yang ada di rumah. Okey, untuk formula elektrik, formula elektrik ni kita pakai untuk cari voltage, arus dan rintangan. Formula elektrik ni cara senang nak ingat, kita ingat segitiga VIR. Untuk cari voltage, kita dalam segitiga tu, untuk cari voltage, kita tutup jari kita, tutup huruf V dengan jari kita. Maka huruf yang akan tinggal ialah I dan R. Bermaksud untuk mencari voltage, kita perlu mendarab arus dan rintangan. Untuk mencari arus pula, kita tutup huruf I dengan jari kita. Maksudnya untuk mencari arus, kita kena membahagi voltan dan rintangan. Untuk rintangan pula, kita tutup huruf R dengan jari kita. Maka huruf yang ketinggal iaitu voltan dan arus, kita perlu membahagi mereka iaitu voltan bahagi arus. Untuk mencari kuasa pula, iaitu digunakan di sini ialah huruf P. Untuk mencari kuasa pula, kita perlu mendarab voltan dan arus. Unit untuk kuasa ialah watt. Slide seterusnya. Okay, cara pengiraan litar. Dekat slide ni kita tak ada gambar. So saya akan sharekan sendiri gambar tu. Nampak tak? Ke kabur? Nampak. Okay, dalam litar ni, ni kita nak cari arus. Okay, diberi nilai volt dia 3V dan nilai rintangan dia 5 ohm. So untuk cari nilai arus, kita kena membahagikan voltan dan rintangan. So untuk cari arus, 3V bahagi dengan 5 ohm, kita akan dapat jawapan dia 0.6 ampere. Okay, yang seterusnya, diberi nilai volt 3V, diberi nilai voltage iaitu 3V. Kita nak cari rintangan dia. Nilai arus dia pula 0.5 ampere. So untuk mencari rintangan dia, kita kena membahagi voltan dan arus. So 3V bahagi dengan 0.5 ampere. Maka kita akan dapat jawapannya boleh tak tunjukkan balik slide tadi?
Slide seterusnya. Tak. Sorry. Maaf ya. Okay. Slide yang before ni balik. Sorry. Maaf ya. Okay. Untuk cari litar bersiri. Litar bersiri ni yang macam ni ya. Litar bersiri ni, mantle tu dia letakkan dalam, dia letak sekali je. Okay. Slide yang seterusnya. Slide yang ketujuh. Okay, macam mana kita nak cari jumlah rintangan tu kalau dia ada banyak-banyak mantle kan. So kita cara nak cari tu dia ikut litar. So kalau litar tu litar bersiri. So rintangan tu katakanlah ni dia ada 4. So untuk mencari jumlah rintangan, kita kena tambah semua rintangan tu. Maka kita akan dapat jawapan. Okay, katakanlah kita nak cari jumlah arus tu pula. Jumlah arus ni untuk semua tu dia sama saja. Okay. Untuk jumlah voltan pula, jumlah voltan ni kita kena tambah juga semua bilangan volt yang dia dah bagi. Okay. Slide seterusnya. Okay, itu untuk litar bersiri. Untuk litar selari pula, cara pengiraan dia lain. So, untuk jumlah rintangan, kita kena satu per rintangan tu. Maksudnya, kalau nak cari jumlah semua rintangan, formula dia 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Jumlah rintangan tu tak kisah, tapi atas satu jumlah. Untuk cari jumlah arus, kita kena tambah setiap peringkat dia. Okay? Peringkat. Okay. Contohnya macam yang ni arus 1, yang ni arus 2 dan arus 3. So kita kena tambah dia untuk dapat jumlah keseluruhan arus dalam litar tu. Untuk jumlah volt pula, dia sama saja. Kalau litar selari ni dia sama saja. Iaitu kalau jumlah dia sama je dengan berapa banyak volt yang dia dah bagi. Okay, untuk special case, katakanlah dalam soalan nanti, dia keluar yang macam ni, dia ada litar bersiri dan dia ada litar selari. Okay, untuk yang ni, kita cara nak kira dia kena ada formula special dia. So kalau ni kita kena cari dulu yang R1 dan R2. Okay, contohnya dekat sini. R1 dia bagi 10 ohm dan R2 dia bagi 15 ohm. Kita kena selesaikan dahulu R1 dan R2 menggunakan formula ni. So R1 tambah R2, kita dapat 10 ohm tambah 15 ohm. So kita dapat 25 ohm. Lepas tu baru kita boleh selesaikan dengan yang R3. Maka kita akan dapat rintangan keseluruhan litar. Itu saja untuk elektrik. Ada soalan tak? Kalau tak ada saya nak bagi. Tak ada. Tak ada ya? Okay, saya nak bagi soalan lain. Yang ni siapa-siapa pun boleh jawab. Selain daripada untuk sumber yang boleh diperbaharui, selain daripada yang dah ada dekat slide, boleh tak bagi contoh yang lain? Satu je. Selain yang dah ada dekat slide. Sumber yang boleh diperbaharui. Ya, yang boleh diperbaharui. Air ada air. Air. Boleh tak tunjukkan balik slide tadi tu? Sebab ada yang tak ingat. So, okay.
Okay, yang ada dekat situ angin, air, matahari dan ombak. Yang selain daripada tu, dia ada banyak. Angin, air, matahari, ombak. Ni biogisem. Sem. Baik. Okay, betul. Biogisim. So, biogisim boleh beri. Okay. Kalau tak ada soalan saja daripada saya. Saya kembalikan kepada ketua kelas, Amariwan. Terima kasih. Okay, terima kasih Kila Natasha. Dan semoga bermanfaat program kita di pagi tengah hari yang mulia ini. Seterusnya yang baik datang dari koma, yang kurang itu datang daripada saya. Salah. Sekian, Salah. wabillahi taufik. Salah, tak apa. Kita kasih jadi, Boleh, kasih tahu. kira boleh. Wabillahi Boleh. taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektronik belum Kau sumpah. Grup. Sumpah lah Mak. Mak. Mana yang baik memang kami ya. Elektronik Pun boleh. Maafkan saya, tadi sakit perut. Sekarang dijemput Nur Syazwani untuk membentang tajuk elektronik. Silakan. So, hai korang. Okay, untuk tajuk rekrutmen elektronik pula. Elektronik ni, Mak set terus ke micropengawal. Okay. Elektronik ni dia terbagi kepada dua, micropengawal and micropemproses. Okay, untuk micropengawal, dia peranti kawalan dalam satu chip. Tapi dalam satu chip tu dia still ada input, output, proses, ROM dengan RAM. Okay, micropemproses. Okay, micropemproses pula peranti proses dalam satu chip. And dia still sama dalam ada input, output, ROM, RAM. Okay, untuk tadi micropengawal, contoh dia macam fungsi dia untuk kawal peranti elektronik. Okay, contoh pintu pagar automatik. Okay, untuk micropemproses, kita boleh dapatkan dia dalam apps ataupun kawalan yang lebih besar. So, means macam dalam komputer riba. Okay, clear? Okay, bahagian yang terdapat pada micropengawal. So, korang dah macam biasa kan tengok input, proses, output sebab kita belajar time form 2 juga kan. So, dalam micropengawal ni kita ada input, proses iaitu unit pemprosesan pusat which is CPU and output. So, apa input, proses, output tu kan? Okay, input
Input dia terbagi kepada dua, peranti input digital and peranti input analog. So, contoh peranti input digital is switch tekan tutup, switch tekan buka, penderia jarak, penderia jarak I think. I don't know. Tapi inilah yang digital sebab dia bagi isyarat dalam bentuk digital. Okay, untuk analog pula. Analog, okay. Dia ada dia suhu and perintang cahaya LDR. Okay, move on to process. Okay, proses ni dilakukan oleh CPU. Yang tadi tu, yang unit pemrosesan proses is CPU, okay. And dilaksanakan atau cara yang disimpan dalam ROM. Okay, ROM ni apa? ROM tu read only memory. So, dalam ROM ni, dia simpan atur cara dengan data secara kekal dalam mikropengawal. So, ROM ni macam storage yang kita simpan data secara kekal. Okay, untuk RAM pula RAM tu random access memory. Random access memory tu maksudnya random kan? Random macam disimpan data secara sementara je. So bila elektronik bekalan kuasa dimatikan, data tu hilang sebab dia sementara. So selagi bekalan kuasa hidup, dia akan kekal, tapi bila once bekalan kuasa mati, dia data hilang. Okay, isyarat proses ni dia akan terima isyarat daripada input. Okay, dia akan isyarat tu akan diproses dekat CPU dan CPU akan hasilkan isyarat kepada output. Okay, output ni apa? So output ni kan tadi dah okay, output ni kan tadi dah terima isyarat daripada proses. So output ni apa? Okay, output ni macam output ni dia akan laksanakan apa yang daripada input nak. Ni macam daripada input, daripada proses. So output ni yang akan jalankan tugas tu. Okay, contohnya LED, pembas, motor arus terus dengan lampu LED 12 volten. Okay, seterusnya. Okay, lakaran gambar rajah blok. Okay, benda ni macam basic tau. So korang kena hafal depan apa, depan input, proses, output, bawah dia bekalan kuasa. Korang kena hafal sebab benda ni mostly cikgu akan masukkan dalam periksa. Sebab apa? Sebab kita orang perempuan dah pernah kena dan ramai salah, tak adalah ramai tapi adalah confuse kan. So daripada input, korang kena input, proses, dengan output. Tapi dalam form 3 kita belajar proses tu kat tengah-tengah tu mikropengawalan. So bawah mikropengawal proses tu ada bekalan kuasa macam mana datang daripada bekalan kuasa untuk hidupkan benda tu balik. Okay. Next. Okay. Bakalan ada bentuk data sistematik pula. Okay. Yang ni dia agak complicated tau. So I don't think so if cikgu nak masukkan dalam periksa, tapi if masuk, kita bertabah je lah. Tapi benda ni terlalu complicated sebenarnya. Okay, next. Binaan pada papan data. Okay, benda ni korang kena hafal. Sebab apa? Sebab time form 2 kita pernah masukkan benda ni dalam exam. So, kita kena sentiasa peka lah. Okay, bateri 12 volten. Okay, kita dah belajar benda ni daripada darjah 5, darjah 6. So, bateri 12 volten ni korang tahu dia macam satu tinggi, satu pendek. Lepas tu ada tinggi, ada pendek. Lepas tu dia ada garis tu apa? Garis tu wayar. Okay? Ataupun litar. Okay, untuk diod, korang kena hafal macam diod seorang je yang segitiga. Okay, yang segitiga. Sini. So diod seorang je yang segitiga. So korang senanglah nak analyse diod tu macam mana. Okay, untuk kapasitor berkutub 330, korang kena ingat satu sihat, satu tak sihat. Sebab apa? Sebab dia bengkok, nampak tak tu?
Nak cuba zoom boleh tak? Boleh tak apa. Tapi yang tegak tu is positif and yang bengkok sikit, yang melengkung tu dia negatif. Okay. Untuk kapasitor tidak berkutub, yang tidak berkutub ni dia ada dua-dua straight tapi dia tak ada negatif positif tapi dia dua-dua straight. Okay. Untuk pengatur volten dia akan tulis, dia macam kotak, lepas tu dia akan tulis in out, lepas tu dia akan tulis volten apa yang ada di situ. Okay. Okay, switch satu kutub satu arah macam ni. So, contohlah ni korang anggap dia satu arah, yang ni berkutub. So, kutub kat atas, so macam ni. Okay. Boleh tak? Okay. Untuk kristal 20 mSec, dia macam, dia straight. Dia macam kapasitor yang tidak berkutub tadi, tapi dia ada kotak tengah-tengah tu. Okay. And perintang pula, perintang dia macam ni, lepas tu dia naik atas tu. Macam korang nampak kat orang sakit dekat hospital tu, macam tu lah. Okay. Okay, tak clear alamat ni. Itu, apa ni, twist tekan tutup. Twist tekan tutup tu macam ni. Dia macam ni, straight, tapi dia ada bulat-bulat tu lah. Lepas tu ada satu yang macam ni, dia macam ni. Ni tak? Okay, lepas tu last sekali modul Bluetooth. Okay, modul Bluetooth ni korang senang lah nak analyze sebab dia ada tulis Bluetooth dekat dalam kotak dia tu. Lepas tu dia ada beberapa dash. Okay? Seterusnya. Okay, korang ada apa-apa soalan tak? Setakat ni. Anyone? Saya tak ada. Tak ada. Okay. Tak ada. Okay. Membina lita simulasi. Okay. Lita simulasi ni, lita yang hampir menyerupai lita sebenar. Jadi macam model before kita buat benda yang betul-betul yang kita nak. Okay. Kenapa kita buat lita simulasi ni kan? So kita dapat lihat cara suatu sistem yang dibina itu, dia operation and dia function before kita buat sistem yang sebenar. Okay. So kita dapat kurangkan masalah kerosakan, and if ada benda tu tak kena ke, rosak ke dan tu, kita boleh buat dekat lita simulasi before kita buat dekat lita yang sebenar. Okay. Okay, nombor 1, pengenalan perincian pemprosesan pengaturcaraan secara teks. Nombor 2, fungsi asas arahan atau cara untuk bina simulasi blok. Nombor 3, pembinaan simulasi asas menggunakan blok. Nombor 4, merancang pengaturcaraan untuk menghasilkan simulasi blok. Yang nombor 5, langkah untuk memaparkan simulasi blok. Okay, yang next. Okay. Ini membuat penyambungan lita input dan output kepada mikropengawal. Okay. Mikropengawal ni yang dah siap tadi tu. So dia nak gabung, dia nak sambung lita input dengan lita output. Clear tak? Okay. Nombor 1, kita baca dan faham dulu lita skematik tu macam mana. Okay. Lita skematik tu yang macam ni tadi kita tengok yang berselirat banyak-banyak tu kan. Kita kena baca dan faham dulu lita macam mana. Okay. Nombor 2, kita sediakan komponen, panti, bahan dan papan lita yang diperlukan. So, kita kena sediakan komponen tu, input tu kita guna LED. So, mikropengawal tu kita kena set up dia punya atur cara dalam ROM, RAM, and output tu kita kena sediakan macam contoh LED tu tiba-tiba ada bus. Okay, kita kena sediakan benda-benda tu. Lepas tu, nombor 3, kita bina lita input dan output. So, lita input dan output ni macam mana kita nak sambungkan benda tu kepada mikropengawal. Okay, nombor 4, sambungkan lita input dan output menggunakan wayar pelompat dan soket pada plug papan pelita. So, nombor 4 ni kita dah kena sambungkan. Sambung tu macam mana? Macam guna wayar pelompat and soket kat papan lita. Okay. Nombor 5, pastikan lita input dan output dipasang pada plug yang betul pada papan lita. So, kita kena pastikan lita yang kita letak untuk input dan output tu betul. Kalau tak jadilah. Kalau tak macam tiba bus tak berbunyi, LED tak pasang, tak menyala. Okay.
Nombor 6, semak penyambungan lita yang dilakukan itu berdasarkan lakaran lita skematik. Okay, nombor 6 ni kita semak balik. Betul tak kita buat dekat lita skematik tu? Okay. Nombor 16. Okay, menulis pengatur caraan mudah. Okay, ni kita nak macam simpulkan balik apa yang kita dah buat tadi. Okay, macam ni. Suatu set cara arahan kepada mikropengawal untuk proses isyarat input dan menghasilkan isyarat output untuk melaksanakan arahan. Okay. So, ni set tata cara arahan untuk mikropengawal. So, dia dapat proses isyarat daripada input, lepas tu dia dapat hasilkan isyarat untuk output pula. Okay. Okay, next. Okay. Membuat pengujian dan penilaian. Okay, pengujian dengan penilaian ni lain tau. So, pengujian ni dia nak pastikan penyambungan lita tu betul dari segi keketupan, keadaan komponen dengan peranti yang digunakan tu dia function dengan baik ataupun tak. Okay. So, nombor 2, penilaian pula. Penilaian ni dilakukan berdasarkan function lita tu, lita elektronik tu mengikut tujuan yang kita nak. Okay, kita nilai benda tu buat kita puas hati tak. Okay. Nombor last. Okay, mencadangkan penambahbaikan. Dilakukan dari segi penambahan peranti input dan output. Macam yang tadi, contohlah input tu tadi korang letak LED kan. Lepas tu proses mikropengawal and output letak pembas. Manalah tu tiba-tiba korang nak letak penderia jarak dekat input. Macam bila kita jalan ke sana, LED tu menyala and pembasan akan berbunyi. Macam itulah kita boleh tambah penambahbaikan dari segi input ataupun output. Tamat. So, ada apa-apa tak yang korang tak faham? Tak ada. Tak ada. Wani. Ya. Nak apa yang simbol pengatur volten tu macam mana? Pengatur volten. Oh. Mak naik atas balik please. Tu Mak dah tu. Nombor 13. Untuk pengatur volten, dia macam kotak. Okay, dalam papan lita, yang bentuk kotak hanya pengatur volten, kristal dengan modul Bluetooth dia. So, modul Bluetooth ni senang sebab dia dah tulis Bluetooth kat situ. So, korang boleh analyse tu modul Bluetooth. Okay, untuk pengatur volten, dalam dia akan tulis in dengan out. Okay. Dia akan in dengan out, lepas tu dia akan tulis ada volten kat situ. And untuk kristal, dia hanya kotak biasa kat tengah-tengah je. Tu je. Dan pengatur volten yang tadi Tasha tanya tu, Tasha analyse ada in dengan out, lepas tu bawah dia ada tulis antara daripada volten 7 sampai 20 kepada 5 volten. Okay. Okay. Korang tak ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, I will choose 3 people untuk jawab soalan. Tapi soalan apa nak bagi? Okay, I know. Okay, I need Syafiqah untuk bagi fungsi mikropengawal. Syafiqah. Kenapa macam susah sangat je? Cuba korang, okay, Fikir tolong bagi contoh input. Contoh peranti input. Apa tadi? Contoh peranti input. Swiss.
Switch apa? Sebab switch kita ada banyak minggu. Switch lampu. No. Kita ada lampu LED, switch tekan, Tutup. switch tekan. Tekan Tutup. tutup. Tekan Ada tutup. dua, switch tekan, lagi satu switch tekan tutup, lagi satu switch tekan. Buka. Buka. Okay. Untuk input kan terbagi kepada dua, analog dengan digital. So, okay. Analog tu macam mana and digital tu macam mana? Analog tu macam switch tekan tutup, No, no, tekan no, no, buka. no, no, no. Bukan lah. No. Analog tu digital. Tu bukan analog. Okay, digital dia macam ni. Dia sensor. Sensor apa? Sebab dekat digital ada sensor, dekat analog pun ada sensor. Sensor Analog dekat. sensor pergerakan kan, bukan eh? Analog ada, tak. Digital sensor gerakan, analog sensor jarak. Contoh sistem tutup yang tadi korang jawab tu, sistem tutup tu, dia boleh guna dekat horn motor, horn yang korang selalu picit-picit, naik motor, rempit-rempit tu, horn tu, tekan tutup. Lepas tu tekan buka dekat peti ais. Peti ais lampu tu, kalau korang tak pernah picit, korang menipu. Daripada kecil korang akan picit benda. Selalu. Alamak Betul kita. kak, betul kak. Betul kak. Kalau memang korang akan main benda tu daripada kecil, tekan tutup sampai dia stuck, lepas tu mak marah. Okay. Itu bukan saya. Belum lagi. Okay, lepas tu okay, ni adalah susah tapi ROM tu apa and RAM tu apa? RAM. Random. Ya. Sangat random. Random betul, Faiza cakap access betul. Ni satu. Memori. Ya. Tak ingat. Ya, betul lah. Reading only memory. ROM read on ROM read only memory. RAM random access memory. Memory. Okay. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kepada pembentang. Itu tajuk terakhir, tajuk elektronik tadi. Sekarang barulah tamat kita punya program Guru Muda subjek RBT. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. terima kasih. Maaf kalau ada masalah yang tak dapat dielak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sama moderator. Salam. Welcome. Terima kasih kepada Mak yang menjadi moderator hari ini. Terima kasih kepada Faris yang telah mengulaskan tentang moderator pada hari ini. Bye. Bye bye. Dah boleh.